Aidiladha disambut sederhana dalam norma baharu. Penduduk kampung Astana Lot di Kuching sambut Aidiladha ketika PKPD. Percepatkan pemberian bekalan vaksin di Sabah, kata Jafri. Julai 2021, hari ini negara mencatatkan 12,366 kes baru. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kepada hampir 940,000 kes. Sabah terus mencatatkan peningkatan selama 4 hari berturut-turut apabila 657 kes dilaporkan pada hari ini. Sarawak pula merekodkan 351 kes manakala 17 kes dilaporkan di Labuan. Penjara Kepayan di Kota Kinabalu dan Tawau terus lapor peningkatan kes positif COVID-19. Menerusi ciapan Twitter, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah, Datuk Seri Masidi Manjun berkata, dua penjara tersebut catat 245 kes daripada 657 kes keseluruhan hari ini. Jumlah ini sekaligus catat 37% daripada jumlah kes di negeri Sabah. Selain itu, pertambahan kes positif juga hasil ujian saringan kepada individu terlibat kluster aktif yang menyumbang 317 kes atau 48.2%. Sementara 199 kes atau 30% disumbang kontak rapat. Seterusnya, Kerajaan Pusat digesa mempercepatkan pemberian bekalan vaksin di Sabah selain lebih telus berhubung perkara itu. Ini kerana masih ramai rakyat di negeri itu belum menerima janji temu vaksin. Malah sehingga 17 Julai, pencapaian pemberian dos vaksin di sana hanya 13.0%, melibatkan 358,592 orang daripada 2.7 juta yang layak divaksin. Menurut Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar, Datuk Jafri Arifin, Sabah ketika ini satu-satunya negeri yang ketinggalan berbanding negeri lain. Untuk itu, bagi capai 40% dari populasi layak divaksinasi, bekalan vaksin ke Sabah bagi Julai sehingga pertengahan Ogos mesti mencapai 1,489,536 dos. Selain itu, ujarnya vaksinasi adalah kunci percepatkan pemulihan ekonomi di negeri itu. Malah kebergantungan ekonomi Sabah terhadap sektor pelancongan juga tinggi. Maka, jumlah populasi yang selesai divaksin mesti capai 60% bagi buka semula sektor itu. Tambahnya, jika imuniti kelompok mampu dicapai pada Oktober, pastinya sektor itu boleh membangun semula ditambah pembukaan sempadan negara. Patuh dengan SOP juga merupakan satu pengorbanan. Malah kebenaran untuk solat sunat Aidiladha dihadkan bilangan jemaah di Sarawak menjadi pengorbanan yang harus dipatuhi demi mengekang penularan COVID-19. Tinjauan kru Awani Borneo di Masjid Jamik Kuching pula mendapati pematuhan SOP dilaksanakan. Selain mengimbas mai sejahtera dan suhu, para jemaah turut diberikan nombor sejadah bagi ruang solat masing-masing. Dan pada pagi ini sebagaimana yang dapat dilihat ini ada 500 dalam masjid kita ini dan 500 mereka ada tempat masing-masing. Jadi kalau sejadah itu, tempat sejadah itu memang dah khas untuk dia. Dan pada saya, kalau dah tak dapat untuk solat Aidiladha itu, kita boleh solat sendiri di rumah. Itu merupakan satu pengorbanan. Selain itu, Pegawai Hal Ehwal Islam di Pejabat Majlis Islam Sarawak, Muhammad Ihsan Haizi berkata, pengertian ibadah kurban adalah luas dan bukan sekadar aktiviti penyembelihan. Katanya, kekangan dan had seperti solat sunat Aidiladha perlu dilihat dalam konteks positif selain sebagai ujian.
Jadi kalau sebagai contohnya ibadah korban kita tak mampu nak laksanakan pada tahun ini, jadi sudah tentu ada panduan Islam di situ, iaitu ketaatan kepada pemimpin, kepada keputusan telah dibuat, maka kita taat, kita ikut, kita patuh. Itu pun satu ibadah. Bahkan kita disuruh untuk mentaati pemimpin selagi ketaatan itu, selagi perintah itu tidak bertentangan dengan syarak. 480 ruang untuk jemaah lelaki dan 20 untuk jemaah wanita di Masjid Jami' Kuching dipenuhi seawal jam 8 pagi. Sejak 17 Julai lalu, 5 buah kampung di Kuching menjalani PKPD. Salah satu kampung ialah Kampung Astana Lot yang mempunyai lebih 1,000 penduduk. Penduduk pula akur dengan ketetapan tersebut yang dilihat sebagai satu usaha mengekang penularan COVID-19. Runsing tetap ada apabila penduduk terpaksa menyambut Aidiladha dalam keadaan PKPD. Nuzuluddin Abdul Razak ada membuat tinjauan di kampung itu. Ketua Kampung Astana Lot, Abdul Rahman Hassan berkata rata-rata penduduk kampung terkejut dengan keputusan itu. Bagaimanapun dia optimis keputusan itu demi kebaikan penduduk di kampung tersebut. PKPD ini diadakan di kampung ini oleh kerana penularan COVID-19 yang agak membimbangkan di kampung ini, dan dengan itu kami terpaksalah menerima kenyataan walaupun dalam keadaan yang amat merumitkan orang kampung. Persiapan untuk PKPD ini memang tidak ada persiapan langsung. Bagi Muhammad Syukri Muhammad Sula, ketika PKPD semua aktiviti Aidiladha dilakukan bersama keluarga tanpa melibatkan orang luar termasuk jiran. Cuma ada macam polah rendang sikit, polah kari sikit dengan nasi impit. Ya jaklah dah ya tak seperti raya haji ataupun raya sebelum tu kedak tahun lepas saya ada pergi bersembahyang di surau ataupun masjid lah. Jadi kali tu seperti hari raya PKP tahun lepas bersembahyang di rumah dengan keluarga. Untuk makluman, lebih 15,000 penduduk beragama Islam di 5 kampung itu menjalani PKPD setelah lebih 70 kes positif dilaporkan sejak 14 hari lalu. Selain Kampung Astana Lot, PKPD juga melibatkan Kampung Mambung, Tabuan Melayu, Serantau dan Sungai Benda Besar. Meraihkan Aidiladha dalam suasana PKPD cukup memilukan. Namun, mematuhi SOP ini adalah salah satu pengorbanan kita dalam masa menyambut Aidiladha. Ini bagi memastikan kerjasama yang baik dapat disalurkan dalam usaha untuk menurunkan dan membendung jangkitan COVID-19 daripada terus meningkat di negeri Sarawak. Laporan Nuzuluddin Abdul Razak untuk Awani Borneo. Di Sabah pula, Hari Raya Aidiladha juga disambut secara sederhana. Namun, semangat korban itu masih dapat dirasai dalam kalangan keluarga terdekat sahaja. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Jinor menasihati seluruh umat Islam di negeri itu untuk terus patuh kepada SOP ditetapkan kerajaan sepanjang sambutan Aidiladha. Mudah-mudahan sambutan Hari Raya Aidiladha ini walaupun dalam keadaan kecil-kecilan tetapi semangat korban seperti mana yang dituntut oleh agama Islam pada hari raya ini dapat dihayati dengan begitu baik sekali. Haji Ji berkata demikian ketika menyempurnakan ibadah korban di Ibu Pejabat Polis Daerah Tuaran selepas menunaikan solat sunat Aidiladha di Masjid Haji Nur, Kampung Serusup, Tuaran. Dalam perkembangan berasingan, Haji Ji berkata program imunisasi penduduk luar bandar akan terus dipergiatkan bagi memastikan tidak ada yang tercicir. Sambutan Hari Raya Aidiladha sudah tentunya tidak sama seperti tahun-tahun lalu yang mana seluruh keluarga dapat berkumpul bersama meraihkannya. Tidak terkecuali pasangan suami isteri ini, Glenn Roland Belimbin dan isterinya Norizah Abdul Malik Yap yang pertama kali berjauhan dengan salah seorang anaknya. Namun, mengambil iktibar daripada maksud Hari Raya Aidiladha iaitu pengorbanan, mereka reda dan bersabar dalam mengharungi cabaran yang memerlukan pengorbanan rasa rindu. Orang bilang kita ikut sejalan apa yang sudah ditetapkan lah. So memang kita mau mengelak nih penyakit macam ni virus kan.
Jadi hati itu memang korban terpaksa ya. Keselamatan pun sedih pun memang adalah, tapi akur lah orang bilang. Kalau sedih itu memang adalah habis. First time juga saya kasih rilis anak saya pergi KL ni kan, orang bilang jauh dari saya lah. Jadi saya tidak tahu macam mana dia sendiri di sana. Cuma syukur dia ada pakcik dia jaga dia di sana. Teknologi yang ada dimanfaatkan sepenuhnya Norizah. Panggilan video menjadi pengubat rindu buat anak yang jauh di perantauan. Kalau tengok daripada kes hari-hari ini di tempat dorang site dia sana, actually sebab dia area Balakong, Ceras, agak macam membimbangkan jugalah kalau diikutkan. Tapi since dia pun memang dalam rumah saja, so tidak keluar, jadi saya rasa better lah kalau diikutkan, baguslah dia duduk di rumah saja. Anak sulungnya itu kini meneruskan pengajian sebagai pembantu perubatan. Bagi Glenn Roland Belimbing, satu diharapkan untuk melihat situasi beransur pulih dan keadaan kembali seperti sedia kala. Harap-harap keadaan Malaysia ni pun sekarang harap-harap beransur pulih lah kan, supaya kita boleh kembali macam seperti sedia kala lah, yang boleh ke sana ke sini. Tragedi kebakaran pada Isnin lalu tentu membawa kesan besar buat mangsa kebakaran di Kampung Titingan Tawau. Suasana Aidil Adha mereka tahun ini cukup berbeza. Selain berperang dengan pandemik COVID-19, hampir 100 penduduk di kampung itu kini menyambut erti pengorbanan di Balai Raya Kampung yang dijadikan pusat penempatan sementara. Bagi Haryati Demar, ibu kepada dua anak mengakui tiada siapa mahu berada dalam situasi ini. Namun dia bersyukur kerana keluarganya selamat. Ya. Siapa je mau kan mau minta begini kan. Kita mau harap-harap di raya ni kan, kami mau di rumah dengan keluarga kan. Tahu-tahu begini jadinya. Kita pun tak sangka-sangka juga kan. Terima kasih kepada rakan-rakan yang masih prihatin. Itu ucapan bapa kepada 7 anak Sapri Kamarudin buat rakannya yang sudi menghulurkan juadah untuk dinikmati bersama anak-anak di kemah sementara. Itu daripada kawan-kawan saya yang bagi. Ya, kita akan sekerjalah bagi. Dari rumahnya kan, dibawa ke sini untuk kami makan lah. Burasa dengan ayam, dengan itu daging, masak kacang. Ya, itulah utama kalau hari raya dihidangkan. Sangat sedih lah habis makanan yang begini kan, selalunya juara tu banyak. Kesukaran yang dialami mangsa kebakaran tersebut mendapat perhatian Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Apas, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan, yang menghulurkan bantuan kepada setiap ketua isi rumah dengan harapan ia serba sedikit dapat meringankan beban mangsa kebakaran. Harapan itu memanglah mau sama anak-anak di rumah sendiri, biarpun disebabkan COVID ni kita tak boleh beraya pergi rumah ke rumah, tapi kita dengan anak-anak sekurang-kurangnya kan ada terasa lah juga nikmat hari raya tu. Tapi disebabkan rumah kebakaran ni memang mustahil sudah hari raya kami. Tuhan saya yang tahu sakitnya tengok rumah terbakar tanpa selai barang pun yang dapat diselamatkan. Semalam 56 buah rumah musnah dijilat api di Kampung Titingan Tawau. Lebih 363 mangsa tinggal sehelai sepinggang. Punca kebakaran masih dalam siasatan. Sekian Awani Borneo untuk malam ini. Saya Nixon Nyambar. Selamat hormat. Kita jumpa lagi.